Salam sejahtera. Okey, petang ni aku nak kongsikan dengan anda semua. Saya mau kongsikan dengan anda semua apa yang akan jadi selepas Rafizi Ramli meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Ikuti terus siaran ni sebab yang saya akan hurai dan saya akan ulas ialah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku kepada Rafizi Ramli. Okeylah, tak nak panjang sangat nak hurai sini sana. Terus saja direct to the point. Yang pertama, Rafizi akan meninggalkan PKR. Itu ramalan saya. Ramalan itu bersandarkan kepada mengapa Rafizi letak jawatan. Alasan Rafizi meletakkan jawatan salah satunya, beliau berkata, beliau mengakui beliau hilang mandat parti. Apabila perkara itu secara tersiratnya, saya menganggap kenyataan Rafizi bahawa beliau mengakui hilang mandat parti bermaksud Rafizi sudah tidak senada ataupun sehaluan dengan kepimpinan parti PKR. Jadi itu sebabnya saya meramalkan dan saya menjangkakan tiada yang mustahil untuk Rafizi keluar daripada PKR. Okey, itu ramalan dia. Selepas dia keluar daripada PKR, itu yang lebih penting. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, pada petang tadi, apabila Rafizi sudah keluar daripada PKR, yang akan Rafizi buat ialah dia akan mengosongkan kerusi Parlimen Pandan. Ramai yang mungkin menganggapnya satu omongan kosong, tapi sebenarnya berlandaskan kepada fakta dan teori. Faktanya, Rafizi sudah menganggap dirinya hilang ataupun menganggap dirinya dipermalukan. Itu sebabnya Rafizi akan bangkit semula dan akan menunjukkan kepada Malaysia, khususnya politik, bahawa beliau masih relevan dan masih punya pengaruh. Caranya mudah saja. Cara Rafizi untuk menunjukkan kepada Anwar bahawa dia adalah orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai pengaruh kuat. Cara mudah ialah melalui pilihan raya. Dengan cara Rafizi meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Pandan, satu pilihan raya kecil terpaksa dibuat selepas Rafizi letak jawatan. Dan selepas Parlimen Pandan bubar ataupun kosong, satu pilihan raya kecil akan dilakukan. Dan pada waktu itulah Rafizi akan mencalonkan dirinya semula. Saya rasa tiada masalah untuk Rafizi melakukannya, untuk melakukan perkara tersebut. Apabila dia mencalonkan dirinya semula sebagai calon pilihan raya Pandan, maka disitulah pertarungan sebenar dalam pilihan raya. Ada orang tanya, jadi Rafizi mengambil tiket ataupun bertanding atas tiket apa? Rafizi dijangka akan membuat satu parti baharu. Rafizi dijangka akan membuat satu parti baharu kerana dia sudah mengakui hilang mandat parti. Jadi daripada bersama dengan PKR terus, mungkin Rafizi akan mencipta, menubuhkan sebuah parti baru ataupun menyertai parti lama tetapi menjadi ahlinya. Salah satunya mungkin adalah Parti Muda. Tiada mustahil untuk Rafizi bergabung kekuatan dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bertanding di Pandan. Jadi pada waktu itulah mungkin Rafizi akan membuka gelanggang silat politik dengan menjemput Nurul Izzah Anwar bertanding menentang beliau di PRK tersebut. Sungguh ini adalah satu perkara yang tidak akan mustahil berlaku. Besar kemungkinan berlaku. Dalam satu hantaran di Friends of Pakatan Harapan page Facebook, sebenarnya hal ini juga telah dihuraikan hampir sama dengan cerita saya. Semua media melaporkan jadi sudah sahih dan muktamad Rafizi Ramli letak jawatan. Dia akan berkuat kuasa pada 17 Jun nanti. Namun demikian, saudara, Rafizi Ramli telah melaksanakan satu gerakan sewaktu pemilihan PKR dipanggil Hero.
yang berjaya membina gelombang dalam kalangan ahli PKR. Selain itu, rakyat yang menonton juga sebenarnya terpengaruh sama. Pada 28 Mei, Rafizi Ramli membentuk gelombang seterusnya. Sudah diyakini kini ramai bahwa Rafizi Ramli mustahil berhenti setakat itu saja. Sekembalinya daripada percutian 17 Jun nanti. Karena peletakan jawatan Rafizi hanya berkuat kuasa 17 Jun dan bermula hari ini sehingga 17 Jun beliau akan bercuti. Sekembalinya daripada percutian pada 17 Jun nanti, Rafizi Ramli dijangka besar kemungkinan mencipta tsunami di Pandan dengan menyerah balik keahlian kepada parti. Menyerah balik keahlian kepada parti bermaksud beliau akan meletakkan jawatan sebagai ahli parti atau keluar daripada parti. Selepas itu dijangka juga diramalkan kemungkinan Rafizi akan mengosongkan kerusi Pandan. Lalu yang ketiga, satu PRK uji ketahanan PKR menuju PRU16 akan dibuat. Jadi siapa yang akan bertanding seterusnya? Of course lah, ramai yang akan mengharapkan penubuhan satu parti baru yang akan mendukung reformasi 2.0 setelah reformasi 1.0 dikatakan telah pun dimatikan oleh Anwar Ibrahim. Siapa yang akan menerajui parti reformasi 2.0 ini? Ada yang mengatakan tentulah Rafizi Ramli. Hak perkara mustahil. Rafizi Ramli terima rayuan Anwar Ibrahim dan pelobi-lobinya. Sebenarnya apabila Anwar Ibrahim ataupun Perikatan Nasional juga mahu menjemput Rafizi menyertai payung besar Perikatan Nasional, tidaklah semudah itu mereka memancing Rafizi. Karena Rafizi tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi dia akan membentuk satu gelombang yang baru. Jadi secara teorinya Rafizi Ramli tidak akan menerima rayuan atau pelobi-lobinya. Sekarang ini seperti nampak Rafizi Ramli dah masuk gear otomatik dah. Gear 1, 2, 3 seterusnya sudah selesai. Jadi saudara, apakah ini ialah gerakan politik terkini Rafizi yang paling akan menjadi cabaran besar kepada Anwar Ibrahim? Pernah dengar kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Mungkin sekarang ini saatnya Anwar Ibrahim akan menghadapi kawan jadi lawan. Kerana sebelum ini lawannya Zahid Hamidi menjadi rakan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Selepas letak jawatan sebagai ahli kabinet Menteri Ekonomi, Rafizi letak jawatan pula sebagai ahli Parlimen Pandan. Persoalan itu mula timbul dan berlegar dalam kalangan pengulas politik dan penganalisis politik. Tiada yang mustahil untuk Rafizi meletakkan jawatan selaku ahli Parlimen Pandan. Hal ini kerana untuk memberikan laluan seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi dalam surat kenyataan media beliau baru sebentar tadi, Rafizi ada menulis, dia kata, seperti mana negara-negara yang menitik beratkan prinsip demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan parti perlu memberi laluan kepada pemimpin yang menang mengambil tempat di dalam kerajaan. Jika ini dianalisis dan difikir secara lebih dalam, ini mungkin merujuk kepada pemimpin baru yaitu Nurul Izzah Anwar selaku timbalan Presiden PKR yang baru. Tetapi Nurul Izzah tidak cukup kelayakan untuk memegang jawatan sebagai Menteri Ekonomi kerana beliau bukan ahli parlimen. Walaupun dia ialah anak kepada Perdana Menteri, walaupun dia ialah timbalan Presiden PKR, bukanlah tiket untuk beliau menjadi Menteri Ekonomi. Tiket utama menjadi Menteri Ekonomi, beliau harus ahli parlimen, beliau juga haruslah mempunyai kerusi parlimen. Jadi sesungguhnya untuk mendapatkan itu semua,
Nurul Izzah Anwar perlu menang satu kerusi. Dan beliau paling senang, mungkin paling mudah untuk kita mentafsir perkataan ini ialah Rafizi Ramli memberi laluan kepada Nurul Izzah kerana sudah pernah banyak berlaku perkara ini. Contoh yang paling mudah ketika Anwar Ibrahim baru keluar daripada penjara, beliau mendapat kerusi di Negeri Sembilan. Di Port Dickson, Anwar Ibrahim diberi laluan apabila penyandang kerusi di tempat itu meletak jawatan, lalu dibuat pilihan raya kecil di Port Dickson untuk memberikan ruang kepada Anwar bertanding, lalu dia menang. Jadi saya rasa kerusi Parlimen Pandan mungkin akan jadi kosong hari ini dan akan dikosongkan dan akan diadakan pilihan raya kecil untuk dipertandingkan, dan satu-satunya calon yang boleh bertanding di sana ialah Nurul Izzah Anwar. Kerana Rafizi kata dia akan beri laluan kepada penyandang atau pemimpin yang menang. Dan saudara-saudara sekalian, mengapa Nurul Izzah perlu bertanding dan menang dalam pilihan raya kecil kalau dia mau jadi menteri? Ini untuk mengelakkan berlakunya lagi cerita panas berkait dengan nepotisme bapa lantik anak. Kalau Nurul Izzah terus dilantik sebagai senator dan menjadi menteri ekonomi, ini tentulah akan menimbulkan lebih besar lagi cerita nepotisme. Tetapi kalau Nurul Izzah menang parlimen, kerusi parlimen melalui pilihan raya, dan beliau dilantik pula menjadi menteri ekonomi, maka cerita nepotisme boleh ditutup dengan kemenangan beliau di Parlimen Pandan. Masalahnya sekarang ialah, mampukah Nurul Izzah menang di Parlimen Pandan? Dan kalau tiba-tiba Rafizi menawarkan diri untuk bertanding di Parlimen Pandan melalui tiket bebas ataupun tiket parti yang lain, bolehkah Nurul Izzah mengalahkan Rafizi melalui undi rakyat? Rafizi kalah baru-baru ini kerana melalui undi ahli-ahli PKR. Kali ini adakah Rafizi akan bertanding pula menentang dan melawan Nurul Izzah melalui parti ataupun tiket yang lain, yaitu undi rakyat terbuka pula? Bolehkah Nurul Izzah menang di Parlimen Pandan menentang Nurul Izzah atau Rafizi? Ini satu tamparan kuat untuk Nurul Izzah. Jadi adakah apa yang akan berlaku selepas ini kepada PKR? Kita tunggulah nanti. Dramanya makin panas dan makin panas. Kita jumpa lagi. Paling penting lagi saya nak tanya, kalaulah Rafizi bertanding di Parlimen Pandan menentang Nurul Izzah dengan menggunakan tiket, apakah di sana adakah Rafizi akan menyertai gagasan Perikatan Nasional atau dia akan menyertai Parti Muda pula? Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebentar tadi, baru beberapa minit yang lepas, Rafizi Ramli mengesahkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Ekonomi dari Jemaah Menteri. Beliau memberikan beberapa alasan yang munasabah untuk beliau letak jawatan. Peletakan jawatan Rafizi Ramli berkuat kuasa pada 17 Jun 2025 dan sekarang ini beliau akan mengambil cuti bagi menghabiskan baki cuti beliau. Baiklah, ini sebab Rafizi Ramli letak jawatan. Apa yang paling menusuk perhatian kita selepas membaca kenyataan media Rafizi, kenapa dia letak jawatan? Pertama sekali ialah apabila Rafizi menyatakan beliau sudah kehilangan mandat daripada parti. Kekalahan beliau dalam pemilihan PKR baru-baru ini sudah mencetuskan luka yang parah di dalam hati Rafizi, dalam diri Rafizi. Kita boleh kata begitu kerana kalau Rafizi tidak luka parah, pasti beliau tidak akan letak jawatan. Tetapi kerana lukanya itu terlalu dalam, lukanya itu terlalu parah, maka Rafizi sanggup meninggalkan perjuangan reformasi beliau yang beliau selama ini perjuangkan. Akhirnya Rafizi Ramli mengalah dan beliau letak jawatan.
Beliau kata beliau meninggalkan jawatan itu kerana beliau sudah kehilangan mandat daripada parti. Dan yang lebih lagi, beliau kata mandat daripada parti diterjemahkan agenda rakyat digagaskan PKR. Jadi saudara-saudara sekalian, yang Rafizi nyatakan itu. Yang kedua, sebab Rafizi letak jawatan ialah kerana beliau memperjuangkan demokrasi yang tulen. Menurut Rafizi lagi, kalau di negara-negara lain, negara yang maju, beliau kata mana-mana budaya politik yang berteraskan kebertanggungjawaban, mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi tulen akan memerlukan pemimpin yang kalah itu memberi laluan kepada pemimpin yang menang. Bercakap tentang pemimpin yang menang ini, adakah Rafizi sedia menyerahkan jawatan dan kerusi kerusi Parlimen Pandan kepada Nurul Izzah Anwar? Itu persoalan yang paling besar. Adakah Rafizi juga turut akan letak jawatan sebagai ahli Parlimen Pandan lalu menyerahkan kawasan itu untuk dipertandingkan semula, dan calon yang dimaknakan di sana ialah Nurul Izzah Anwar. Kerana Nurul Izzah Anwar untuk menjadi menteri, kalau Nurul Izzah Anwar akan dilantik menjadi Menteri Ekonomi, Nurul Izzah seharusnya mestilah seorang ahli parlimen, dan lebih penting daripada itu, beliau mempunyai kerusi. Dan bila itu berlaku, hanya satu cara atau dua cara untuk memberikan jawatan itu layak kepada Nurul Izzah, yaitu dia jadi ahli parlimen dan bertanding di kawasan baru yaitu Pandan. Kalau dia tidak menjadi ahli parlimen, beliau terpaksa dilantik sebagai senator. Kalau itu Anwar buat, maka lagilah orang akan bising berkait dengan prinsip nepotisme. Kalau sekarang pun orang sudah menunggang isu nepotisme itu, bayangkan kalau Anwar Ibrahim memberikan jawatan Menteri Ekonomi secara percuma kepada Nurul Izzah. Nepotisme juga akan menjadi laungan kuat dalam waktu itu. Apalagi kalau dia terus melantik pula jadi senator. Jadi cara terbaik supaya tidak kelihatan nepotisme itu ialah Nurul Izzah perlu bertanding di kawasan Pandan menjadi ahli parlimen melalui kemenangan. Jadi persoalannya sekarang ialah, adakah Rafizi Ramli sanggup letak jawatan sebagai ahli parlimen? Jadi saudara, itulah dua sebab mengapa Rafizi letak jawatan. Pertama, kerana Rafizi menyatakan beliau sudah bertanggungjawab. Dia kata kekalahan beliau dalam pemilihan PKR baru-baru ini bermakna dia tidak lagi mempunyai mandat dari parti untuk menerjemahkan agenda rakyat yang digagaskan oleh PKR dalam program kerajaan. Sebab kedua, Rafizi meletak jawatan kerana beliau kata mana-mana amalan negara yang menitikkan prinsip demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan parti perlu memberi laluan kepada pemimpin yang menang mengambil tempat di dalam kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita yang kita tunggu-tunggu, keputusan yang kita tunggu-tunggu, akhirnya muncul tiba. Peletakan jawatan dari Jemaah Menteri Rafizi Ramli bertarik 28 Mei 2025. Kenyataan media ini adalah yang terkini, baru dikeluarkan sebentar tadi. Peletakan jawatan dari Jemaah Menteri. Saya telah menghantar surat peletakan jawatan dari Jemaah Menteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Peletakan jawatan ini akan berkuat kuasa dari 17 Jun 2025, kata Rafizi Ramli. Bermula dari hari ini, saya akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun 2025, kata beliau. Saya menyertai politik untuk, kata Rafizi, dia menyertai politik untuk membudayakan politik baru yang berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Kekalahan saya dalam pemilihan PKR baru-baru ini bermakna saya tidak lagi mempunyai mandat dari parti saya untuk menerjemahkan agenda rakyat yang digagaskan oleh PKR menjadi
program kerajaan. Seperti mana amalan di negara-negara yang menitik beratkan prinsip demokrasi, pemimpin yang kalah dalam pemilihan parti perlu memberi laluan kepada pemimpin yang menang mengambil tempat di dalam kerajaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih, ribuan terima kasih kepada kepimpinan dan kaki tangan Kementerian Ekonomi yang telah memberi dukungan penuh kepada saya sepanjang saya di sini, kata beliau. Saya telah melihat sendiri kecekapan dan kemampuan sebahagian besar penjawat awam di sini yang berupaya merangka dasar dan disusuli dengan kerangka politik program yang berkesan. Saya yakin program-program untuk membaiki struktur ekonomi negara yang telah dipelopori oleh Kementerian Ekonomi akan terus dilaksanakan dengan jaya oleh penjawat awam, kata Rafizi lagi. Menambah lagi, kata Rafizi, amanah terakhir saya sebagai Menteri Ekonomi telah disempurnakan dengan penghasilan rancangan Malaysia ke-13 RMK13 yang telah pun dimuktamadkan dan menunggu untuk dibentangkan di Parlimen dalam sidang yang seterusnya, kata Rafizi. RMK13 telah digubal untuk memberi penekanan kepada reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh, termasuk beberapa reformasi struktur yang melibatkan Kementerian Pendidikan. Saya berharap jemaah menteri tetap mengekalkan beberapa reformasi berani yang melibatkan Kementerian Pendidikan di dalam RMK13, walaupun saya tidak lagi berada di dalam jemaah menteri, kata Rafizi. Akhir sekali, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan penghargaan kepada rakyat Malaysia, penjawat awam, pihak swasta, pihak media dan semua pemegang taruh yang pernah berurusan sepanjang saya menjadi menteri, kata Rafizi. Perjalanan kita untuk mengubah struktur ekonomi negara menjadi lebih kukuh dan mencapai status negara berpendapatan tinggi adalah masih jauh, kata Rafizi. Oleh itu, kita wajar terus mengambil keputusan yang baik untuk jangka panjang, walaupun keputusan itu sukar dan berliku demi generasi masa hadapan. Oleh Rafizi Ramli bertarikh 28 Mei 2025. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.